Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa hingga akhir ayat. Maha suci Allah yang memperjalankan abdihi hambanya. Maha suci Allah. Perkataan yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kepahaman, maka sucikanlah dirimu kerana Allah itu maha suci. Maka perjalanan itu adalah perjalanan agung, perjumpaan dengan Allah yang maha agung. Maka apabila kita memerhatikan dan mentelisik benar-benar ayat yang disebutkan dalam surah Al-Isra di bulan Rajab, di mana Allah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menambahkan lagi, memperlihatkan lagi tanda-tanda min ayatina, ayat-ayat Allah. Begitu juga setiap diri-diri kita juga adalah rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di dalam diri-diri kalian semua. Ada terletak sirullah, ada terletak rahsia Allah masing-masing. Maka bangkitkan, sadarkan dengan mensucikan, mencari jalan yang selalu kita sebut, yaitu kalimah sakti, kalimah syahadat la ilaha illallah. Di situ letaknya pembersihan, membuangkan alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Buangkan keakuan diri, buangkan nama-namamu, buangkan perangai-perangai hodoh kita, buangkan segala-gala supaya menjadi suci seperti mana Allah menyebutkan subhanallazi, maha suci aku. Maka sucikan dirimu hingga hilang keakuan dirimu. La ilaha illallah. Benar-benar kita menyebut la ilaha illallah, sebelum menyebutnya harus alam nasyrah laka sadrak. Buang keakuan diri, buang. Bila betul buang, datang warzuqnil fana'a anni, akan dikurniakan Allah rezeki, Allah leburkan, Allah hilangkan keakuan diri. Dengan mana kita menyebut dengan benar kalimah la ilaha illallah, hancurkan keakuan diri. Musuh utamamu adalah keakuan dirimu. Apabila kamu benar-benar membuangkan keakuan dirimu, maka disebutlah subhanallazi asra. Maka Allah lah yang memperjalankan setiap perjalanan-perjalanan hidup kita. Kerana bila dah dibuangkan keakuan diri, maka suci. Suci itu meniadakan. Bila meniadakan diri kita, maka suci. Yang ada hanya Allah, la ilaha il, maka berasalah zuq, berasalah keasyikan dengan Allah. Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang benar-benar mengesakan Allah, maka manis tiada pahit. Hidupnya sentiasa tenang, hidupnya sentiasa mutmainnah, hidupnya sentiasa 24 jam merasakan yang ada hanya wujud Allah, bahagia. Inilah yang dikatakan kepada Nabi Musa setelah Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir, dan setelah selesai Nabi Musa meminta nasihat kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir mengatakan, buangkan keakuan dirimu, kerana musuh utamamu adalah keakuan diri kita. Bukan iblis, bukan setan, itu semua pun musuh. Tapi musuh pertama adalah aku diri kita yang susah. Setelah Rasulullah SAW balik daripada peperangan Badar, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, perang Badar adalah perang yang sangat sulit, susah. Ya, tentera Islam, tentera Rasulullah hanya 313 menentang tentera musuh beribu yang senjatanya cukup. Sedangkan tentera Rasulullah adalah yang senjatanya tidak cukup. Ikut logik akal kita memang tidak mampu untuk menentang. Tetapi Allah memberikan, inna fatahna
laka fathan mubina. Allah memberikan kemenangan yang nyata dan jelas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pengikut-pengikutnya yang mengikuti benar-benar Nabi Muhammad SAW yang berkeyakinan sama seperti keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tidak ada keakuan diri, maka Allah lah yang ke depan. Maka tidak ada siapa yang boleh menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kita sebut selalu, la ilaha illallah. Tetapi kita tidak dapat percikkan yang dikatakan menghancurkan, meleburkan keakuan diri kita sendiri. Selagi kita belum lagi dapat meleburkan keakuan diri kita, selagi itu kita menyebut kalimah la ilaha illallah, kita tidak berada dalam benteng Allah. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, kurang lebih Allah mengatakan la ilaha illallah hizni. Barang siapa menyebut kalimah la ilaha illallah dengan betul-betul, berada dalam bentengku, kata Allah. Maksud benteng Allah tu maknanya adalah kita menghilangkan keakuan diri yang wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar kita menyebut banyak aksiru min qauli la ilaha illallah. Maksud Rasulullah SAW sebut banyak-banyak kalimat la ilaha illallah sampai kita faham, sampai kita tahu bahawa kita tidak ada. Setiap pergerakan yang kita nak ngangkat tu, kita rasakan dialah yang angkat. Kita bawa dalam kehidupan kita apa yang kita dah sebutkan tadi dalam la ilaha illallah. Kita terjemahkan, kita zahirkan dalam kehidupan kita. Kita betul-betul tak ada. Nafas kita yang naik pun Allah naikkan, turun pun Allah turunkan, berhenti pun Allah berhentikan. Penglihatan mata kita pun kita nyaksikan, asyhadu an la ilaha, aku menyaksikan, aku tidak melihat, tetapi aku melihat dengan penglihatan-Mu ya Allah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah menyatakan kamu semua, kita semua tak mempunyai penglihatan. Tak punyai. Buangkan dulu sebelum kita melihat sesuatu. Baru kita akan faham apa yang dimaksudkan Allah. Fa'innama tuwallu fasamma wajhullah. Barang mana pun kamu hadapkan, barang kemana angan-angan yang dibawakan, barang kemana pun hati kamu pergi, barang mana pun dimi'rajkan, barang di mana pun dia campakkan di alam barzah, dia di yaumul qiyamah, di mana pun, di situ wajhullah. Kita akan memandang Allah dahulu. Tetapi harus melihat dengan penglihatan Allah. Kita sering menyebut la ilaha illallah beribu kali, berpuluh tahun, tapi adakah pernah kita mengatakan aku tidak pernah melihat? Tetapi yang melihat ni adalah wa huwa yudhikul, Allah yang memberikan kita penglihatan. Kita terjemahkan ni, itu baru yang dikatakan jadidu imanakum. Baru betul iman kita seperti iman 4000 tahun dulu alam roh, kita hanya syok, asyik, zauq dengan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh dulu. Baru dapat jadid, baru balik. Yang dimaksud hadis Nabi, Rasulullah mengatakan jadidu imanakum aksiru bin qauli la ilaha illallah. Jadi pastikan kita dapat. Bila menyebut nama Allah, dapat rasakan zauq dengan Allah. Seperti mana kita di alam roh 4000 tahun. Baru dicampak kat dunia 60 tahun, kita dah tak tahu jalan pulang dah. Jadi jangan lupa, kita terlebih dahulu fitrah kita dengan Rabb kita. Asyik dengan Rabb. Paling asyik dengan Rabb. Di sini saya tak tahu apa kesukaan makanan orang sini. Apa dia salah satu dia? Ya? Apa? Makanan macam mana tu yang Ji? Tuan Haji, apa Ji? Wah, tom yam. Jadi tom yam tu, dalam tu ada berapa nama dalam tu Ji? Ada udang? Ada? Ada apa lagi? Susah nak sebut je. Pasal kita tak pernah bedah siasat. Sebab la ilaha illallah pun kita tak bedah siasat, maka kita takkan hargai nikmat tu Allah.
Mi tu je benda tepung. Tom yam ada mi tak ada kan? Nasi Nasi tu berapa lama dia nak tumbuh tu? Allah tumbuhkan. Kita tak fikir, kita sodok terus lah. Maka itu kita tak dapat rasa nikmat tu tadi. Waktu bila yang nikmat betul-betul kita makan tom yam sedap tu? Siapa yang bagi sedap tu? Bila kita tak berdasiasat la ilaha illallah, begitulah kita makan, kita tak dapat hargai kenikmatan. Bila dah sedap sangat tom yam tu, dalam banyak-banyak kedai tom yam dekat Thailand ni, mana paling sedap? Kita makan yang paling sedap. Sama juga nama dia, dalam tu ada apa? Ada serai, daun limau, apa lagi? Banyak nama-nama tu, mengapa kita tak esakan? Adakah limau tu yang bagi rasa atau Allah yang bagi rasa limau? Kita tak nampak rasa Allah punya banyak dah nikmat tu. Kita tak kaji. Kalau kita kaji, nanti kita makan bukan benda tu. Kita makan rasa cahaya iman yang kadim. Bila kita makan, kita tauhidkan. Makanan yang kita tauhidkan dulu, kita dah kaji, itu semua daripada Allah. Bukan aku makan makanan ini buat sedap, tapi Allah yang bagi sedap. Allah, engkau yang lebih sedap daripada makanan itu. Ya Allah, rasakan zuk tu dengan Allah waktu. Ini tidak. Kita berhenti makan, situ yang kita esakan. Syirik kita. Syirik. Walaupun syirik halus, orang tak tahu kita sembah patung. Tapi ini syirik lebih bahaya lagi, sebab orang tak tahu kita telah melakukan kesyirikan dengan Allah. Kita membesarkan rasa tu. Sedangkan siapa yang bagi rasa tu? Kenapa kita tak pulangkan balik? Ini yang kita nak bawa dalam kehidupan. Ini ya Rasulullah SAW bawa dalam kehidupan. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Tidak aku utus Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, melainkan menyampaikan berita gembira. Apa berita gembira tu? Siapa dapat? Saya belanja tom yam. Apa berita gembira yang Rasulullah SAW bawa? Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Dia suruh sampaikan. Apa dia? Dia nak bagi kita Allah Ta'ala. Allah, Rasulullah dapat Allah Ta'ala. Dapat Allah Ta'ala nikmat. Wa amma binikmati rabbika fa'al. Nikmatnya aku ketika Isra wal Mi'raj. Kemuncaknya aku bersatu dengan Allah. Lebur tak ada aku. Sebenarnya memang aku tak ada. Yang ada hanya Esa Allah. Nikmatnya ya Allah. Tak ada yang lebih nikmat lagi tuan-tuan. Ini yang Rasulullah nak bagi kepada umat dia semua. Tidak lain, Allah sendiri bagi tahu, aku utus Rasulullah untuk kamu kenal aku, supaya merasakan nikmat dengan aku, zuk dengan aku. Mengapa kamu terlupa dengan nikmat-nikmat yang kecil aku bagi? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita memikirkan nikmat kecil, sedangkan nikmat yang paling besar siapa yang bagi itu? Kita tak rasakan. Kita makan durian yang paling sedap. Sedapnya durian, kita berhenti titik di situ. Itu koma. Titiknya, ya Allah, engkau yang menjadikan sedap durian itu. Engkau lebih sedap ya Allah. Bila sedap tu rasakan, engkau lagi sedap ya Allah. Tukarkan supaya dapat benar-benar kita mengesakan Allah. Kita sebut la ilaha illallah, habis semua lebur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal. Betul-betul kita mengesakan Allah. Aku semua yang ada ni tidak ada ya Allah, melainkan wa yabqa, engkau aja. Sejak azali abadi, awal akhir zahir batin, engkau aja ya Allah. Baru betul orang mengesakan Allah. Bukan sekejap esakan Allah, kejap tidak ada keakuan diri. Tak boleh. Tak boleh. Mesti nak bawa dalam kehidupan kita. Mengangkat barang kita, bukan kita yang angkat. Subhanallazi asra. Siapa yang angkatkan? Siapa beri kudrat pada kita? Qadirun. Kita ada kudrat tak? La qadirun. Kita tidak ada siapa yang mengangkat tu? Kita nak bawa dalam kehidupan apa yang kita baca. La ilaha illallah tu kita bawa dalam kehidupan supaya betul kita mengesakan Allah. Aku tak ada kudrat dari Allah. La qadirun lah. Aku tak ada kehendak. La muridun. Aku tak ada kehendak. Kehendak engkau yang bagi. Aku duduk kedai restoran, engkau yang bagi. Nak tom yam ke nak apa, engkau ya Allah. Bukan apa lain. Siam ni lain apa? DJ Telkom. Siam lain apa? Thailand. Pakai lain apa? Telefon. Internet lain apa?
Kalau di Malaysia apa, Digi, Celcom. Sini lain apa? Mi plate. Kalau bukan mi plate, bagi tahu kita nak makan apa. Tom yam tak. Siapa yang bagi kita makan? Siapa? Anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Bersyukur kita, Allah yang menurunkan kepada kita 24 jam. Kehendak dia yang kita ikut, bukan kehendak kita. Jangan salah faham. La ilaha illallah, tak ada kehendakku melainkan kehendak engkau 24 jam ya Allah. Siapa yang memperjalankan kita datang majlis agung Allah ni? Kita kaki kita jalan sini, kita siapa bagi lintasan khatir Rabbani untuk kita datang sini, rasa syok nak datang sini? Siapa? Yakin Allah. 24 jam tak ada lahir out. Kalimat la ilaha illallah ada berapa huruf? Muhammadur Rasulullah berapa huruf? 12. 24 jam kita mengesakan Allah. Bukan kat tika sejadah je, bukan kat surau masjid aja, bukan dalam solat aja, di luar solat daim terus berkekalan mengesakan Allah. Minta pada Allah bagaimana adab-adab untuk aku mengesakan kau 24 jam ya Allah. Itu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira. Aku tidak utus Muhammad ni melainkan membawa berita gembira, sampaikan berita gembira kepada semua umat. Kita ni umat Muhammad harus dapat berkehidupan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dok sebut banyak-banyak, bukan saya tak bagi sebut, tapi masanya sekarang untuk mengamaliahkan bahawa kita bukan berkehidupan dengan Allah di padang mahsyar. Bukan. Kerana kita dah tersilap sekarang ni. Apapun kita melakukan ibadah, nak ganjaran syurga. Itu menyebabkan kita buta dengan Allah. Kita takut neraka beramal. Itu menyebabkan kita tak nampak Allah Ta'ala. Sedangkan Allah jadikan syurga untuk dia perlihatkan dirinya. Bahawa syurga tu ada nikmat. Kau kena tahu siapa yang memberikan nikmat syurga tu tadi. Jangan kau duduk kat syurga tu, tetapi kau harus tahu siapa pemilik syurga itu. Di situ lebih nikmat lagi daripada kenikmatan syurga itu. Jangan kita tertipu. Allah mentajalikan kepada kita supaya kita faham, bukan mentajalikan supaya kita tuju kepada syurga. Bukan saya cakap syurga tak ada, tapi tujuan kita wa ila rabbika farghab. Nombor 1, tujuan kita 24 jam Allah dalam diri kita sentiasa an zikrillah. Dia sentiasa tak boleh terlepas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan lepas kepada engkau. Aku kenal engkau ya Allah. Engkau yang ada dalam hidupku, tak ada aku ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Aku mengikuti apa sistem ini. Sesaat ke depan apa yang kau telah aturkan. Bila kita dah selalu rasakan tak ada keakuan diri, Allah yang menyusun hidup kita masing-masing. Masing-masing ada rahsia-rahsia Allah hidupkan. Itu yang dikehendakkan oleh Allah. Allah menjadikan makhluknya pertama Nur Muhammad tak lain adalah untuk aku dikenali, kata Allah. Perkataan daripada ingin aku dikenali, maka Allah terjadikan Nur Muhammad. Maka kita pun kena tahu, kita ni tak lain mesti harus kenal Allah dulu. Takluk nak mengenal Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang nak kenal Allah harus kenal dirinya. Bila dia kenal dirinya, baru Allah memperkenalkan diri Allah kepada kita. Bila kita dah kenal diri kita, bergerak tubuh kerana hati, bergerak hati kerana nyawa, bergerak nyawa kerana roh, bergerak roh kerana sifatullah Nur Muhammad. Sirrullah, tak lain sifatullah, dan tak lain dari sifatullah daripada zat Allah. Ada kita lagi? Ada tak kita lagi? Tak ada. La mutakallimun, tak ada perkataanku. La ilma lana, tak ada ilmuku. Illa ma'allamtana, melainkan. Jadi apa yang disebutkan sekarang ini adalah kalam-kalam Allah. Sebab kita dah buangkan la ilma lana, tak ada ilmuku. Kosong. Kosong, dah Allah yang downloadkan.
daripada laduni di sisi Allah. Maka apa yang perlu disampaikan saat ini adalah yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarnya pula dengan pendengaran Sami Allahu liman hamid. Telah mendengar Allah taala. Tapi di mana letak pendengarannya? Di telinga. Telinga tak mempunyai pendengaran, tapi Allah yang memberikan pendengaran. Jadi kita mendengar bukan dengan telinga, dengan pendengaran Allah. Bila kita mendengar dengan pendengaran Allah daripada kalam Allah, masuk rasa rohaniah, makanan rohaniah, hidup segar mengesakan Allah, seperti mana sejak azali abadi Allah sentiasa cukup mengesakan dirinya sendiri. Baru betul orang yang mengesakan Allah. Qul huwallahu ahad. Bukan kita katakan Allah tu ahad, tapi kul tu tadi Allah lah, kalam dia mengatakan akulah yang esa. Baru benar. Kalau ada kita yang esa, tak kena. Kita dapat perkataan kalam daripada mana nak esakan dia? Ada ke kalam kita? Tak ada. Jadi itu yang nak di betul-betul telisik, betul-betul nak diminta fahamna Sulaim, seperti mana Allah bagi faham kepada para rasul, para nabi, para wali Allah. Kita juga nak minta gitu. Ini arwah Syekh Abdullah bin Samah. Ini adalah dia membawa amalan itu. Maka jangan kita memerhatikan saja pertikkan zahirianya, tetapi betul-betul kita rasa kecintaan dengannya. Dia berada bersama kita adalah dia berkehendak supaya kita mengamaliakan untuk mengesakan Allah, tidak lain. Kerana saya tidak berapa kenal, tapi saya nengok kitab-kitabnya, semua kitab-kitabnya adalah kitab-kitab yang bersifat ketinggian, iaitu sentiasa membuangkan keakuan diri, nak bawa mengesakan Allah. Bukan syariat saja, ada tarikat dia, ada hakikat dia, ada makrifat dia, dan ada di atas makrifat dia, iaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Kalau kita kenal betul-betul, faham betul-betul sebutan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, ini adalah pembendaraan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Sebab bila hamba ku menyebutkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dia telah menyerahkan dirinya betul-betul kepada aku. Maka aku yang menjaganya 24 jam. Bila Allah dah jaga kita 24 jam, kita akan nampak semua makhluk-makhluk Allah tak memiliki kuasa. Kita akan nampak ini Ya'juj Ma'juj, ini Dajjal, ini Iblis. Kita nampak macam dia dah berada di dalam satu lengkungan yang sekalian alam, yang kacanya jernih. Saya pekercikkan sebelum jadi apa-apa dalam ini, iaitu syurga, neraka, lauh mahfuz, arasy Allah, semua ada dalam lengkungan Nur Muhammad dia tadi. Sedangkan Allah jadikan pertama makhluknya adalah Nur Muhammad, berbentuk titik noktah ghaib yang bernama Nur, jali sifat Allah yang menerangi sekalian alam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah bila disebut, keluarlah kita dalam lengkungan itu, dan kita akan nampak syurga, neraka, lauh mahfuz, aras, iblis, semua duduk di dalam tu. Bila kita menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bila kita tak faham, kita masih duduk dalam tu lagi, lemaslah kita. Duduk jamak ramai-ramai, baik buruk semua dalam tu. Itu pasal kita makin lama makin buntu kita. Mana tempat yang tenang sebenarnya? Siapa yang nak kupas, nak bagi tahu? Zaman sahabat Nabi Muhammad SAW menjelaskan dengan jelas supaya nyata, aku nak bagi engkau Allah, engkau berduduk dengan Allah hingga lebur keakuan diri engkau. Itulah berita gembira. Nabi Muhammad SAW bawa watak jelas, aku ni tak ada. Yang ada adalah cahaya Allah. Dia bagi tahu, sahabat Nabi nampak jelas
nampak jelas. Wali-wali Allah turun semua bawah ni juga jelas sampai ke kita. Kalau kita jumpa, inilah makam keberuntungan. Inna fatahna laka fathan mubina. Bukan saya cakap, tapi Allah yang cakap beruntung. Bila seseorang tu dia betul-betul hendakkan Allah, dia kenal dirinya, Allah akan memperkenalkan diri Allah kepadanya, maka nyata tak ada semua, dirinya pun tak ada. Yang nyata jelas ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmatnya. Apa makamnya? Itu tadi saya cakap tadi, di dalam lengkungan Nur Muhammad tadi, yang belum ada apa-apa nurku, Nur Muhammad yang ada dulu. Maka bila Nur Muhammad dah ada lama, maka Allah nak menyatakan tadi, maka menerusi Nur Muhammad, Allah jadikan Lauh Mahfuz, Allah jadikan kalam, Allah jadikan syurga neraka, Allah jadikan beribu-ribu planet, Allah jadikan macam-macam di dalam Rabbil Sian Alam tu. Dan Nabi mengatakan, nurku yang tadi menyuluh semua sekalian alam ini seperti belon, makin membesar. Yang jarak antara nur ke nur tu adalah 500 tahun perjalanan. Yang nur tu sendiri memiliki 500 hijab nur untuk sampai kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jarak antara Nur Muhammad ke Nur Muhammad tu ada 500 hijab. Dan setiap nur tu dari satu ke satu nur 500 tahun perjalanan. Maka besarnya Nur Muhammad ni. Sejak penciptaan pertama kita pun tak tahu entah berentah bila dia mula jadi Nur Muhammad tu. Awal kita tak tahu bila Allah jadikan nur kita tu Nur Muhammad, yang roh kita berasal daripada Nur Muhammad. Jadi roh kita kena kenal diri kita, roh kita berasal daripada Nur Muhammad. Itulah kenderaan kita untuk sampai, untuk mengesakan Allah. Kalau kita tak kenal diri kita Nur Muhammad tu tadi, kita tak tahu jalan nak sampaikan untuk mengesakan Allah. Kerana hanya Nur Muhammad kenderaan itu yang dapat mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita alhamdulillah semua diri-diri kita ada roh. Jadi roh kita berasal daripada Nur. Baby, fitrahnya mesti pulang kepada Nur Muhammad. Disitulah Isra wal Mi'raj. Hanya Nur Muhammad yang boleh sampai kepada nur zat Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai masalah kita dengan Allah. Kita tak ada apa pun perjalanan hidup kita, ya, daripada awal alam ruh kita dimasuk dalam rahim ibu kita, roh kita setelah 4 bulan, maka kita terzahir sampai sekarang. Tetap apa Allah yang memperjalankan hidup kita. Jadilah diri kita masing-masing nikmat. Sebab diri kita masing-masing adalah diperjalankan oleh Allah. Buruk ke baik tu tak usah cerita dah. Sekarang kita bila dah kenal diri, kenal Allah, harus yakin perjalanan hidup kita semua dah disetting oleh Allah. Yang jadi masalah, kita rasa kita yang setting. Kufur, syirik. Allah dah susun begini, kita kata kita yang susun. Bila kena tak elok, kita protes pula. Macam mana yang dikatakan percaya qada dan qadar tu? Nak baik aja. Siapa kita ni? Nak menentukan baik semua. Allah yang tahu. Dia bagi baik semua nanti, tak sedar diri. Dia bagi sikit sakit gigi, baru sedar. Ya Allah. Bila baik baru tahu nikmat gigi tadi kan. Kalau bagi nikmat dia terus, kita jadi macam Firaun. Gelap, kita tak faham tentang Allah. Jadi Allah menjadikan bagi nikmat dan buat kita buat dosa. Itu semua untuk Allah nak didik kita supaya kita makin dekat dengan Allah, makin kenal Allah, makin kita berkehidupan yakin Allah yang susun hidup kita. Iblis, siapa yang susun hidup iblis? Siapa dapat jawab? Belanja tom yam lah. Jawab. Siapa? Yang kita takut buat apa? Dia disusun oleh Allah. Dia juga la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ngapa kita silap-silap sikit? Ada orang ni buat, ada hantu ni buat, ada jin ni buat. Ngapa kita nampak makhluk lagi?
Bila kita kena sakit, serah kepada Allah. Allah yang bagi aku sakit, ya Allah, supaya aku bertambah sedar. Dengan sakit tu aku bertambah dekat dengan Kau. Terima kasih ya Allah. Ini tidak jolok orang sana, jolok orang sini. Lama-lama tak puas hati qada dan qadar Allah. Nyaya kita. Balik-balik itu perangai kita. Nyalahkan orang lain. Nabi Adam itu beribu tahun duduk di syurga, digoda oleh iblis dan Siti Hawa isterinya. Tapi bila dia terkena, dihantui oleh hasutan, bila dia terkena, dia campakkan ke bumi. Allah mengajarkan kesadaran kepada Nabi Adam, bukannya mengajarkan menjolokkan iblis tu jahat, Hawa tu jahat, dia goda kau lah pasal tak ada. Allah tak kata begitu. Allah mengatakan Rabbana zalamna. Nadam, aku bagi kau kesedaran, memang betul engkau yang salah, jangan salah hasutan. Aku dah larang awal-awal jangan hampiri. Jadi Adam akan menyalahkan dirinya, dan dia belajar menyalahkan diri kita sendiri. Jadi kita kena sebut Rabbana zalamna, betul-betul kesedaran lah, jangan sebut je beratus kali. Perlu keluarkan apa kesalahan kita. Apa kesalahan kita? Kita mengangkat barang, kita angkat. Kita jalan angkat kaki, kita rasa kita angkat kaki. Kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita rasa kita. Kita rasa kita sebut nama Allahu Akbar. Banyak tak salah kita. Masalah kita tak mengaku tu, jadi diri kita nanti buta dengan Allah. Harus ngakui, aku pula angkat engkau, kudrat engkau ya Allah. Jadi yang menyembah Allah tu siapa? Yang asyik dengan Allah tu siapa dalam solat tu? Yang khusyuk dalam solat tu siapa? Baru betul khusyuk wa tawaduk. Bukan fawailul lil musallin allazina salatihim sahun. Balik-balik solat kita, solat lalai, neraka wail, azab. Tapi buat selamba je, buat muka khusyuk lah tu. Tipu orang. Dan dah tipu Allah Ta'ala tak khusyuk, tipu orang pula bawa muka khusyuk. Mana ada muka khusyuk macam tu? Khusyuk tu faham, tak ada kekakuan diri. Yang ada Allah, kudrat Allah yang berdirikan aku. Kudrat aku menggerakkan. Soal sujud, dia menyembah diri dia sendiri. Dia asyik dengan diri sendiri. Tak ada langsung ingat ada kita lagi. Itu sebenarnya beres masalah kita dengan Allah. Itu yang Allah nak. Bila kau dapat duduk di situ, bila kalian semua dapat duduk di situ, maka makam keberuntungan, kata Allah, inna fatahna laka fathan mubina. Surah Al-Fat. Telah aku beri kemenangan kepada Muhammad dan orang yang mengikuti Muhammad. Sebenarnya Muhammad tidak ada keakuan diri. Engkau tidak ada Muhammad. Wa ma arsalna illa mubasyira wa nazira. Dia bawa berita gembira, tak ada keakuan diri, tak ada keakuan diri. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita dapat buat keakuan diri, itu makam Muhammad kita duduk. Kita tapi jangan mengaku lagi kita ni Nabi, bukan. Makom. Itu yang kita nak dalam kehidupan kita. Kita nak bawakan ini. Ini yang sebenar-benar Allah mengatakan tadi Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup tu supaya Allah nak lihat siapa yang lakukan ahsanu amal. Ahsanu tu amalah tu apa? Solat puasa tu belum lagi. Tu belum ahsanu amalah. Kalau solat tak khusyuk, tak ahsanu amalah. Jadi ahsanu amalah tu buang keakuan diri. Itu rahsia yang Rasulullah SAW bagi tahu pada Sayyidina Ali. Bismillah bersimak nikam qudratullah, rahsia Ali dengan Fatimah, menjalankan rahsia Allah, iaitu tidak ada yang wujud lahul mawjud illallah. Tak ada kita. Jangan sebut je la ilaha illallah tapi rahsia ada lagi. Nak tipu siapa tu? Allah tahu apa benda kau tergoyang-goyang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ada diri lagi ni, tak betul kau ni. Saya pernah jumpa satu wali Allah dalam mimpi. Wali Allah ni hebat ni. Dia di wafatnya di sembelih. Dia anggap sesat. Saya malah nak sebut nama dia. Saya mimpi jumpa dengan dia. Dia suruh sebut la ilaha illallah. Saya pun dah macam dah hebat lah sebut la ilaha illallah. Munafik dia kata.
Saya dia kata munafik. Kita dah betul-betul baca ni, dah betul-betul cuba hilangkan diri, kan? Tak ada. Munafik juga dia cakap. Tak betul. Wali dia cakap. Habis yang betul macam mana? Tunggu. La ilah yang hilang dah. Mana dia wali Allah ni? Hilang. Muhammadur Rasulullah ada di balik. Ya Allah. Hilang. Mana kita sebut ni belum betul lagi. Masih nak ada diri lagi. Tak betul. Kita nak beramal depan orang ke untuk kepuasan hati kita? Kita nak beramal betul-betul Allah terima. Ahsanu amala. Allah nak tengok ahsanu amala. Tak ada betul-betul kau rasakan. Dalam kehidupan kau tak ada. Berjalan Allah yang jalankan. Menetapkan Allah duduk sini, Allah yang bawa aku jalan sini. Seperti mana Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah yang memperjalan asra bi abdihi. Dalam ayat tu Allah mengatakan, aku yang memperjalankan hamba-Ku. Setelah dia lailam minal masjid, lailam di waktu malam. Malam tu apa bagi orang ma'rifatullah? Malam tu matikan diri. Malam bukan bermakna malam. Malam bermakna mati, tak ada engkau. Baru diturunkan cahaya Muhammad. Baru engkau dibawa jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan kau akan dibarakati. Sepanjang hidup kau akan memberi berkat keliling kamu. Tapi kalau ada keakuan diri, bumi pun marah dengan kita. Kita pijak tu kita rasa sombong. Kita yang pijak. Nampak? Banyak silap kita ni. Tapi alhamdulillah, lebih baik belajar kena marah silap daripada tak belajar. Sangka diri hebat, bahaya, kan? Diri tu syirik, tak belajar, biarkan. Lebih baik belajar, tahu, betulkan. Alhamdulillah. Wa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dalam susah, memang susah. Kita nak, dah biasa 40 tahun rasa keakuan diri, nak buangkan, angkat gelas apa ni, si Aziz ni ajar angkat gelas, Allah yang angkat. Susah lah. Tapi buat juga. Lama-lama dapat kemanisan dia. Susah tak? Susah dah 40 tahun rasa diri yang angkat, kan? Susah. Tapi Allah bagi tahu, dalam susah kau nak menempuh jalan Allah, aku tahu aku akan bagi kemudahan. Bila Allah dah bagi kemudahan, tak ada yang susah. Akan jadi susah, akan jadi senang. Sebab kita nakkan Allah, mengesahkan Allah, hidup kita betul-betul. Nanti sedap seronoknya, ya Allah. Betul lah ini berita gembira Nabi diutus, memang betul. Kita berjalan, nafas kita naik turun, kita rasakan Allah. Kita melangkah, kita rasa kaki kita Allah yang langkahkan. Kita tekan minyak, kita rasa Allah yang tekan minyak kereta kita. Terperes motor, kita rasa Allah yang pereskan motor. Kita nampak hijau, Allah kata jalan. Kita nampak merah, Allah kata berhenti. Kehidupan kita 24 jam Allah. Tak ada satu pun keakuan diri. Beruntung, nikmatnya ya Allah. Tidur pun ya Allah, aku syok dengan kau ya Allah. Ini nak tidur, nak sebut syok dengan Allah pun susah. Balik-balik minta, apa kau nak bagi besok aku bangun ya Allah. Balik-balik nak minta Allah. Allah tu sendiri nikmat yang paling besar, kau tidak rasai. Yang kecil-kecil itulah janji Allah memang untuk engkau. Aku ni yang paling besar. Kau tak risau, terlupa. Yang kau risau adalah memang hak kau, janji kau aku dah susun dah. Nikmat-nikmat yang aku bagi pada engkau. Tapi engkau tu untuk aku, kau lupa. Punya buta. Man kana hazi a'ma. Allah Ta'ala kata, mana siapa ketika dunia buta. Bukan mata ni buta. Ni mata hati, tak kenal diri, tak kenal Allah. Mata kelak di akhirat, di alam barzah, lebih buta lagi. Berjalan kepala ke bawah, tak tahu nak pergi mana-mana, gelap, tak tahu ada tuju semana. Ruginya tadi. Tapi beruntung orang yang ketika di dunia dia kenal diri, dia kenal Allah. Sentiasa 24 jam dia tahu Allah aja. Aku tak ada lagi upaya ya Allah. Bila manusia itu, satu wali Allah, Imam Junaid Al-Baghdadi, dia kata, wali Allah yang besar, dia kata, dan siapa kat dunia dia berkehidupan dengan Allah, berdiri, bangun, rukuk, sujud, siang, malam, apa pun Allah, dia asyik dengan Allah je.
Allah, digerak Allah, ni makanan ya Allah kau tumbuhkan ya Allah, ini beras, ini ayam, berapa bulan nak tu, semua kau ya Allah. Dia nampak Allah semua di kehidupan dia, ni Allah aja. Barang siapa bila dia mati di dalam kubur, orang lain diazab teruk, dia masuk dalam kubur. Ketika dia di dunia dia dengan Allah, dia masuk dalam kubur dengan siapa dia? Tak boleh tipu. Beruntung kita datang sini di bulan Rajab Al-Mubarak, ya, memperingatkan perjalanan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demi hal iaitu arwah Syekh Abdullah bin Sum'ah ni tadi. Beruntungnya kita. Ini semua Allah yang panggil, Rasulullah panggil, roh-roh yang suci panggil kita untuk nak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ke dalam ni kita cerita pasal projek 200 juta ke ada? Ada tak? Tak ada. Kita projek kita apa? Mengesahkan Allah. Allah suruh malaikat turun. Ni apa buat kat surau ni, kat golok ni, kat apa wing kan? Apa nama tempat ni? Malaikat tu beribu-ribu, Allah Ta'ala dah tahu dah. Allah suruh turun. Paling sikit 70,000. Lepas tu tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am. Semua disuruh turun oleh Allah untuk lihat. Allah tahu. Roh-roh para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, malaikat semua disuruh oleh Allah turun. Apa dengar dalam kita semua ni? Saksikan. Allah dah tahu saja suruh turun. Dah dengar semua, malaikat, roh-roh semua naik, ibaratnya jumpa balik. Apa hamba-hamba ku cerita ni? Dalam rumah aku, dalam ni, di golok ni. Tak lain ya Allah, dia ceritakan kau je. Dan semua yang dengar nak engkau, syok dengan kau semua dengar ya Allah. Hei malaikat, para roh-roh Nabi, jadikan kamu, dia itu adalah aku menyintainya ya Allah. Dengan sebab kita nakkan Allah, kita nak berkehidupan dengan Allah. Belum buat lagi tu, belum buat lagi, sekejap lagi baru nak buat ke apa kan? Belum buat lagi, baru dengar je sampai nak Allah bagi orang atok lah. Kita nak buat ni sebab syoknya rasa dengan Allah, mengesahkan Allah. Tak ada yang lebih nikmat lagi dengan Allah. Tak ada nikmat surga pun tak mampu nak menghidangkan nikmat dengan Allah. Kalau dia tahu, dia tinggalkan surga, dia nak nikmat dengan Allah. Punya best nikmat dengan Allah. Wa amma bi nikmati rabbika fa'atis. Nabi SAW bagi tahu, nikmat ni ketika Isra Mi'raj aku menyatu tenggelam, rupanya aku tak ada, Allah yang ada. Nikmatnya ya Allah, tak dapat aku nak ucapkan. Begitulah kita diberi kefahaman oleh Allah pada malam ini. Ini satu anugerah rahmat di sisi Allah, bukan daripada Allah semua. Bawa dalam kehidupan kita. Tak ada yang lebih yang disukai oleh Allah ahsanu amalah, melainkan amalan yang ini 24 jam kita mengesahkan Allah Subhanahu. Apa pun kita nampak, apa yang lihat, mana pun kepada kita pergi, di situ wajah Allah. Kita rasakan Allah. Bukan kita pandang kipas-kipasnya Allah, tapi kita tahu siapa yang menjadikan kipasnya tadi. Besi siapa jadikan? Kudrat untuk pusingkan ni ambil pada air siapa jadikan? Ada kita nak nampak lain lagi? Kalau kita buta, kita tak nampak kipas, kita ada kipas yang goyangkan, syiriklah kita. Tetap apa semua pun Allah yang kursiyus sama wati wal ard. Allah yang memberikan kerajaan, kuasa. Jangan kau nampak kuasa yang dibagi, tapi siapa yang membagi itu tadi? Baik iblis, baik malaikat maut, baik malaikat apa pun, semuanya mendapat kuasa kudrat dari kerajaan Allah Subhanahu. Kita baca ayat kursi hari-hari, kita faham tu semua tak ada kuasa nampak. Yang ada kuasa Allah letakkan pada dia. Ada kerajaan Thailand, ada Perdana Menteri, ada Don ada parlimen kan. Siapa yang bagi tu? Asing-asing tu kuasa tu Allah. Jangan nampak lain lagi dah. Mereka semua la haula wala, kita semua lah tak ada lain. Yang ada kuasa Allah, barulah kita Allahu Akbar. Semua lebur, tak nampak apa dah. Semua dia yang kita rasakan. Syok, paling syok. Tak dapat saya nak sebutkan syok tu. Nabi pun tak dapat nak sebutkan, tapi Nabi suruh sampaikan. Allah suruh sampaikan.
Sebab jangan sampai umatku tak kenal diri, tak kenal Allah. Nabi semenjak diwafatkan, dimasuk balik roh, sujud dia kepada Allah. Kenapa? Tak puas aku dah hidang ni. Aku sayang umatku. Kenapa? Aku nak sujud, aku nak minta umatku kenal Engkau ya Allah. Tolong perkenalkan dirimu kepada umatku ya Allah. Punca menjadikan kita ini rosak adalah kita tidak kenal Allah. Kita belajar tinggi-tinggi, minta maaf, PhD bidang ni di Timur Tengah, belajar di Yaman, belajar di Mesir, PhD, sampai kita berbaktilah kita kepada agung. Bukan agung ikut kita, kita ikut agung pula. Undang-undang kita yang pegang Allah bagi, tapi kita ikut nafsu agung, ikut nafsu raja, ikut nafsu orang kaya-kaya. Itu yang berlaku sekarang dalam hidup kita sekarang ni. Sebab kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Boleh belajar tinggi-tinggi, tapi pastikan kita kenal diri, kenal Allah dulu. Sebab ilmu sejati yang nombor satu Allah nak kepada Nur Muhammad yang dijadikan adalah ingin aku dikenali. Jangan lari tajuk lah. Tinggi mana ilmu pun tapi tak ada kau kenal diri, kenal Allah, kata Rasulullah, tak bermanfaat ilmu kau, malah menjadi kerosakan. Bukan saja Rasulullah tak bagi belajar, sebab kau akan sombong, kau rasa kau punya ilmu. Aku 60 tahun ibadah ya Allah, aku beramal ni, aku beramal ni. Depan Allah tak malu kau cakap begitu. Allah tanya sikit je nanti, dengan kudrat apa kau dapat berdiri tegak solat? Jangan menyesal lah, ya Allah minta maaf ya Allah, Engkau yang bagi aku kudrat 60 tahun untuk ibadah. Tak boleh dah. Masa hidup kat dunia aku suruh kenal, kau tak nak. Campak dalam azab. Kita ingat beramal kita 60 tahun dapat masuk surga. Sebenarnya bukan sebab amalan baik kita boleh masuk surga, bukan ilmu kita tinggi, tetapi kenal tak kita dengan Allah. Itu dia. Kita kenal kepada Allah, kita kenal Allah, kita amal sikit. Rasulullah kata bermanfaat hidup kau, beribadah kau diterima oleh Allah. Sebab setiap sedekah, setiap solat, setiap puasa, setiap apa yang kau buat amal baik, engkau akan bersandar bukan pada aku buat, Engkau lah ya Allah. Engkau yang memberi kehendak untuk aku sedekah orang miskin ni. Engkau yang menggerakkan aku Allah untuk kesini buat baik ya Allah. Tanpa Engkau memperjalankan aku tak mampu ya Allah. Nafas aku sendiri pun naik turun, Engkau yang menaikkan, Kau turunkan, Kau berhentikan. Engkau yang menetapkan menu aku nak makan tom yum ke besok, dan 400 tahun lagi ke depan pun Kau tahu apa nak jadi, aku duduk kat mana ya Allah. Semua di bawah kekuasaan Allah. Itu yang Allah nak. Balik hidup kita selalu kita sandarkan betul-betul kepada Allah. Allah jamin keamanan. Itu dia masukkan la ilaha il. Itu yang nak dimaksudkan, faham. Bukan sebut banyak-banyak. Bukan saya tak bagi sebut banyak-banyak, tapi aksiru min qauli la ilaha illallah, supaya banyak kita sebut, supaya faham kita ni tak ada, semua tak ada, yang ada aja Allah. Itu selalu asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada rasa menggigil pun, tak ada rasa syok. Tak rasa syok sebab apa? Berapa tahun dah ibadah, tapi bila makan tom yum, makan best sedap, boleh pula rasa. Tapi bila sebut nama Allah, kita bukan orang mukmin lah. Kita bukan tergolong orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Sebab sebut nama Allah tak best. Sebab apa? Kita tak berdasiasat nama Allah tu. Kita hanya sebut nama Allah. Tu Perdana Menteri Thailand 20 tahun aku sebut dia dah. Aku jalan depan dia tak tegur aku. Orang ajar betul lah Perdana Menteri. Tak hormat. Aku 20 tahun sebut nama dia, tak kurang 5,000 kali aku sebut. Aku jalan depan dia tak tegur aku. Jangan salahkan Perdana Menteri tu. Kau tak kenal dia, cuba kenal dia. Sawadikap, cakap dengan dia kan. Oh, dia pun baikkan kita. Kau jalan sana dia panggil kau daripada jauh. Sekarang masalah kau sebut nama Allah, Allah tak ijabah. Sebab engkau kenal Allah tu macam orang lain. Kau jangan buat macam itu dengan Allah. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirullah
wajilat qulubuhum. Surah Al-Anfal Allah Ta'ala kata, orang betul-betul mukmin, aku bersumpah, para rasul, para nabi, para wali Allah, orang-orang yang kenal diri, kenal Allah, disebutkan nama Allah, bergetar, rindu, takut, malu dengan Allah, syok dengan Allah, paling takut dengan Allah. Nak lupa nama Allah tu takut. Kerana bila dah kenal Allah, orang mukmin dia syok. Bila dah syok tu, mana dia lupa. Kita pernah bercinta dengan gewe-gewe, pernah bercinta kan, Allah bagi kan pada kita cinta dengan makhluk. Masa taat cinta tu cuba ingat balik. Mandi pun ingat dia kan, tak sebut pun nama dia, bibi ingat kan. Ingat siapa kita cinta tu tadi. Ke kita kahwin dulu, cinta dulu ke dah kahwin baru cinta? Dah kahwin baru cinta lah senang kan. Ada kahwin baru cinta kan. Masa rasa cinta tu macam mana keadaan kita? Tak sebut pun nama Aminah ke isteri kita ke, rasa syok tak? Syok lah kan. Tapi mengapa kita tak dapat nama Allah tu disebut pun tak ada syok? Sebab kita kurang teliti, kurang telisik, kurang kita berbedah siasat. Apa tu kalimah la, apa kalimah alif, lam, ha. Kita hanya sebut Allah, tapi kita tak memahami alif, lam, ha. Zat, sifat, asma, af'al. Betul? Lebih kurang gitulah. Jadi macam mana kita nak proses untuk memahami apa itu af'al, apa itu asma, apa itu sifat, apa itu zat, bukan kaji zat, apa itu baru bergetar. Kita sebut nama isteri kita Fatimah. Jadi dalam Fatimah tu ada af'al, bentuk dia memang cantik lah, ni isteri aku. Mula-mula kahwin, oh cantik. Semua cerita-cerita dengan orang bahagia kita. Mula-mula kahwin bercinta kan. Nama dia, sifat perangai dia best. Tak best pun nampak best. Kentut pun wangi. Wangi lah. Adindaku, kita baru menikah ni, kentut awak tu ada seni lah bunyi dia. Sit. Bau dia halus menyusuk. Bila dah masuk anak 3, 4, pengotor betul lah. Jadi itu kita nak sebut nama Allah tu ada getaran, ada gelombang. Jadi gelombang tu perlu dibedah siasat, perlu dikaji. Malas kita nak kaji, tak kenal diri, tak kenal Allah, maka kita jadi orang yang rugilah. Tuhan Allah menjadikan semua segala-gala kepada kita, bagi nikmat 24 jam. Kita buta, kita yang tak dapat tu kita minta pula. Makan ni, kambing ada tadi, ada kambing tadi. Kambing ayam masak merah lagi. Apa lagi? Apa tu, pucuk paku. Pucuk paku puasa apa, buat apa? Selalu bulan Ramadan dia mak saya buat tu. Ulam apa nama dia? Gabu. Pandai haji ni. Boleh belanja lagi. Maknanya semua cukup dalam tu. Cukup dah ni. Boleh lagi kalau ada. Kita minta yang tak ada. Dia dalam sedap macam-macam tu. Otak kita ni jahat ni, boleh fikir yang tak ada pula lagi. Dia fikir kicap tak ada. Kalau ada kicap ni, cecap, dah macam-macam tu. Bukan kita nak bersyukur kepada Allah. Ya Allah, ada orang tu nasi dengan kerabu aja, ayam tak ada, ikan tak ada. Ini ya Allah, nikmat kau. Nak tumbuhkan lagi pucuk paku ni, berapa bulan nak pergi ambil dalam hutan, bahaya, ada ular ke apa semua. Ya Allah, kau lindungkan. Ya Allah, aku tinggal nak ngap. Ya Allah, syukur ya Allah. Syukur tak? Lain tak kita sodok tadi? Lain tak? Kita suap tu kan lain. Bila kita renungi nikmat Allah tu tadi, kita kaji. Ini kita main sodok aja. Waktu sedap tu bila pun kita tak tahu. Entah waktu bila sedap lah. Tu nampak? Kita tak nampak nikmat Allah tu tadi. Rugi tak hidup kita? Rugi dah tak dapat tauhidkan Allah. Nak tauhidkan Allah kat rasa tu tadi. Siapa yang bagi rasa? Semua nama-nama tadi, asma, pucuk paku nama, ada bawang putih, apa lagi? Ada 20 nama. Nak ditauhidkan nama tu baru kita makan. Macam mana cara nak tauhidkan makanan tu? Siapa tahu? Bagi hadiah lagi tom yum lagi satu. Siapa? Bismillah. Hilang nama-nama tu semua, yang ada nama Allah. Baru kita sodok suapan tangan Allah. Kita makan cahaya iman, supaya darah daging yang tumbuh, kudrat iradat yang ada untuk bawa mengesahkan Allah 24 jam.
Allah dah janji bila kau makrifatkan tangan ni tangan suapan Allah, maka tak akan jadi engkau berderhaka pada aku. Buat ajar anak-anak kita, ajar isteri kita supaya akan datang Islam bertambah kuat. Ini buat Islam lemah, beginilah cara dia. Buat sesuatu balasan surga aku nak. Buat kenapa? Takut neraka. Ya Allah, Allah tu kat mana? Allah kat mana waktu tu? Rugi tak kita? Jadi jangan tertipulah. Iblis dia kerja dia apa? Yang paling disuka, dia tak bagi orang belajar kenal diri, kenal Allah. Dia kata paling berbahaya kalau manusia umat Muhammad kenal diri, kenal Allah, kita tak boleh cari makan. Dia kata tak boleh ganggu. Sebab Allah dah janji, bila hamba ku dah kenal aku, dia ikhlas, dia tak ada keakuan diri, dia ikhlas, kau tak boleh goda dia, wahai iblis. Itu janji Allah. Maka tu dia tahu, dia suka menghalang. Tu pasal tak banyak yang duduk belajar mengaji kenal diri, kenal Allah ni. Seperti yang arwah Abdullah bin semua ni bawa, inilah dia. Sikit dia. Orang sini tak terima, tapi orang lain yang jauh-jauh yang boleh terima. Jadi bersyukur kita dapat berkumpul di sini. Maka tak lain tujuan dia, kita nakkan seperti mana Rasulullah SAW nak kita dapatkan Allah 24 jam berkehidupan dengan Allah. Sebab Allah yang tahu ngurus diri kita. Alhamdulillah. Jadi saya rasa cukuplah dulu. Saya tengok, alhamdulillah, wajah-wajah yang hadir ni semua dah betul-betul rasa syok dengan Allah. Saya rasa cukuplah. Pasal inilah keputusan dia yang Allah Ta'ala nak. Yang Nabi Muhammad SAW mengaku di umatku. Bila dia dah kenal aku mengaku di umatku. Rasulullah sendiri mengaku. Kita nak suruh Rasulullah mengaku kita umat, susah. Nak kata Allah mengaku kita ni dicintai, susah. Tapi bila kita belajar kenal diri, kenal Allah perkenalkan diri Allah pada kita tak ada. Allah sendiri mengatakan, ini fata'uli fi ibadi, inilah golongan hamba-Ku yang aku cintai, yang betul-betul beribadah. Kita ibadah 60 tahun belum tentu dapat dicintai oleh Allah. Tapi kita duduk di dalam majlis ni, Allah sendiri bagi tahu, malaikat, para nabi semua kenal kita. Kita golongan hamba-hamba Allah yang betul-betul ibadah kerana nak ngesahkan Allah, bukan mengaku kita ni ada keakuan diri. La ilaha illallah, baru boleh bawa Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah tak lepas lagi, nak bawa Muhammad macam mana? Dia kalimat tu kalimat sakti, dia kembar. Dia tak boleh pisah. Tapi satu ni bila dapat faham, melekat dah dua tu. Bolehlah kita bawa yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Ahli Allah pastikan jadi. Bila jadi ahli Allah, iaitu kenal diri, kenal Allah, baru boleh hidupkan sunnah, baru boleh berjamaah. Bila orang yang dah kenal diri, kenal Allah, dicintai oleh Allah. Barang siapa yang memusuhi orang yang aku cintai di muka bumi, aku istiharkan perang. Innal awliya Allah la haufun alaihim ya. Dia tidak ada keraguan, kerisauan. Yang dirisau ada keakuan diri, dirisau. Dia sentiasa mengesahkan Allah, itu awliya Allah, itu Allah janji. Mereka tak ada risau, mereka tenang je sentiasa dengan Allah. Dibunuh, difitnah, dia apa pun tetap juga macam Rasulullah. Nak dibunuh ni, orang yang nak bunuh Rasulullah tahu siap dapat upah 100 ekor unta apa. Tapi tetap Rasulullah berdoa, ya Allah jangan apa-apakan dia, ya Allah, dia tak faham. Jangan apa-apakan dia. Padahal nak bunuh ni, memang nak bunuh dia, dapat 100 ekor unta, surakah kan. Tapi tetap Rasulullah balik, ya Allah jangan apa-apakan dia, ya Allah. Walaupun aku tahu dia nak macam ni, tapi ya Allah, aku diutus oleh Kau untuk membawa rahmatan lil alamin. Jadi aku tak boleh doakan orang celaka. Sifat aku Kau bagi gitu, ya Allah. Jadi aku, orang buat macam mana dengan aku pun, ya Allah, bagilah dia pengetahuan tentang Kau. Dia tak faham, ya Allah, jangan apa-apakan dia, ya Allah, kesian dia. Begitu. Kalau Kau ampunkan dia, Kau bagi pengetahuan, kepahaman Engkau pada dia, ya Allah, Engkau lebih bijaksana, ya Allah. Dia pujuk Allah Ta'ala lagi, ya Allah. Kalau kita habiskan, ya Allah, habiskan dia, dia telah
buat aku jadi risau, habiskan kalau kita. Tapi kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, kita akan bawa watak gitu. Kita tengok kesian. Iblis pun kita kesian. Sian ya Allah, dulu dia boleh buat aku macam-macam, goda aku. Sekarang aku dah kenal diri, kenal Allah, dia tak boleh cek makan. Sian ya Allah. dia jadi begitu. Sebab apa? Kita nampak dah dia tak boleh daya upah, macam kita juga tak ada. Dan sedangkan kita menyerahkan diri kita kepada Allah, kita berada dalam hizni, benteng Allah. Benteng Allah tu bukan batu ke besi, kita duduk belakang besi batu tu, bukan. Hilang keakuan di la ilaha illallah. Itu maksudnya, selagi kita tak ada keakuan diri, kita berada dalam benteng Allah lah tu. Selagi tu dia tembak ke, dia apa, dia pancung ke, bukan kita kebal. Allah tak izinkan besi tu makan, sebab dah dilindungi oleh Allah. Bukan kita ada ilmu kebal. Ilmu bebal ada, ilmu kebal tu tak ada. Yang ada adalah lindungan Allah. Itu Sayyidina Ali karamallah, dia orang tikam tak makan apa semua kan. Dia takkan kata diri dia. Allah kata tak kena, tak kena. Kalau Allah tak kena, pernah terbelah je kaki dia, apa lengan dia berdarah, Allah dah kata kena, kenalah. Jadi duduk di situ bukan mana kebal terus. Maknanya bila tak kena, Allah Ta'ala tak bagi kena lah. Bila kena pun Allah juga bagi kena, bukan musuh. Hebatnya maknanya kita bila ada ilmu ni. Itulah tadi kita sentiasa bergantung 24 jam dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sendiri pun Isra Mi'raj, balik Abu Jahal kata pergi mana? Pergi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Penipu Muhammad ni. Boleh terbang pula dia. Tunggu. Lepas subuh nanti, aku panggilkan orang ramai-ramai, kau jawab nanti ya, depan ramai. Dia buatkan stage, orang ramai dia panggil, buat kenduri makan pagi lah lepas subuh. Abu Jahal ni buat. Nanti kau soal Muhammad ni soal Muhammad. Disusun. Jadi Muhammad duduk atas stage tu tinggi. Muhammad, betul ke malam tadi kau ni Isra Mi'raj daripada Masjidil Haram naik ke langit kau betul Muhammad, gila ke? Ya, betul. Semua kita tahu. Angkat kaki, dia kata. Angkat kaki Muhammad, angkat kaki. Turun balik, angkat kaki kiri pula Muhammad. Okey, angkat dua-dua, jatuh Muhammad. Dah ketahukan Muhammad. Muhammad tak salahkan Allah. Ya Allah, mengapa kau tak angkat aku macam tak malam tadi? Tak. Alhamdulillah ya Allah. Ini semua aturan kau. Kalau kata aku tak angkat, kalau diangkat, alhamdulillah. Tak angkat pun alhamdulillah. Semua ketentuan kau ya Allah. Nampak Rasulullah pun duduk di situ. Kan? Tetap Allah yang menguruskan. Terangkat dia Isra Mi'raj, naik ke langit pun menakjubkan, tetap Allah kuasaan. Orang angkat kedua kaki depan, tak angkat pun tetap kekuasaan Allah. Tak bagi terapung pun Allah, terapung pun Allah. Jadi tak ada masalah dengan Allah Ta'ala. Bahagia tak? Bahagia kita dengan Allah SWT. Kita hilang keakuan diri kita. Saya rasa cukup sampai situ dulu ya. Semua wajah-wajah gembira merasakan wujuh yauma izinna. Berseri-seri wajah orang yang bertupus lumus nakkan Allah. Pasti Allah akan bagi. Melihatlah Allah, keadaan dalam keadaan kita sedar. Kita melihat Allah dengan penglihatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berseri-seri, tenang kita, bahagia kita bila kita dah dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan syurga tu tak ada. Syurga tu dah jadi nombor 10 dah. Nombor 1 yang empunya syurga. Itulah hal tujuan Allah ciptakan kita. Maka jadilah kita insan kamil wa mukamil. Alhamdulillah ya. Saya rasa cukup situ dulu. Tapi sepanjang ni saya nak 2-3 orang buat satu macam pencerahan ataupun selepas kita mendengar talk ni tadi daripada kalam Allah, apa yang dapat kita rasakan supaya dapat berkongsi dengan dia. Sebabnya Allah bagi tak sama. Ada dapat 100, ada dapat 200, ada 500, ada 1000. Jadi kita nak siapa yang dengar ni tadi ceritakan sikit supaya bertambah yang lain mantap. Ya. Kita kena rahmat ubainahum, kena kasih sayang. Jangan kita rasa kita punya aja, kita tak mau cerita orang. Kita kena bagi-bagikan. Fahadis wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat yang kita rasa dengan Allah tu, Allah suruh ceritakan, sampaikan.
supaya kita dapat sama-sama, walau sepatah dua patah, kita nak macam mana hari ni kita dapat, macam mana bahagianya kita dapat Allah Ta'ala. Jadi saya minta muslimin semua yang saya muliakan, mintalah siapa-siapa pun untuk 2-3 orang atau 4-5 orang pun ceritakan bagaimana rasa yang beri kepahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya, Allah bagi tu, kongsikan saya. Atau kalau nak ada pertanyaan sikit-sikit bolehlah pertanyaan, insya-Allah kalau boleh jawab saya jawablah. Saya pun tak pandai nak jawab. Jadi insya-Allah silakan insya-Allah sebelum kita tutup. Untuk siaran YouTube ni melalui akaun saya, type saja Cahaya Online, dia akan keluar. Kenal diri, kenal Allah. Banyak episod-episod tu daripada 2021. Jadi boleh check dekat situ Cahaya Online. Jadi macam saya nampak abang ni tengah rakam ni, tapi memang ada banyak. Saya bagus ada orang tengah rakam melalui suara. Sebelum ni pun saya macam tu rakam. Jadi kita dah Allah Taala dah permudahkan, guna type tadi YouTube Cahaya Online, dia akan keluar insya-Allah. Saya serahkan kepada jemaah-jemaah semua untuk memberi pencerahan sekalian. Silakan. Jadi kita ucap la haula wala quwwata illa billahil azim. Masih lagi kita merasa ila diri kita. Sedangkan perkataan itu kita ucap alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Tapi dalam diri kita tu masih kita ucap lagi. Siap? Dapat kita menyebut tu bersyukur dulu. Bersyukur kita dapat menyebut tu. Dan nak leburkan kita tu, kita ingat tu, engkau yang boleh menghilangkan. Warzuqnil fana'a, kurniakan kepadaku supaya engkau kurniakan kepadaku tak ada keakuan diriku. Jadi kita sebut juga. Memang susah, kadang-kadang datang juga lagi disebut la Allah, lagi datang macam-macam. Tapi tak apa, kita ada Allah. Engkau aja yang boleh ya Allah, bukan aku. Jadi bersandar bukan pada diri, jangan bergantung pada ilmu sebutan, tapi bergantung betul-betul engkau lah yang boleh bagi aku lebur tak ada keakuan ini. Insya-Allah pasti Allah akan leburkan. Kalau kita kata la ilaha illallah beribu kali pasti hilang, tu salah tu. Tak ada orang menyebut sampai 1000 ke 2000 kali, berpuluh tahun dia boleh hilang diri dia tanpa Allah Ta'ala yang leburkan. Seperti Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, siapa yang leburkan? Dengan cahaya tu siapa? Allah. Sedangkan Nabi Musa berbagai-bagai cara tu nak buang hilang keakuan diri. Sudahnya keputusan dia Allah bagi sekali aja, sampai bila-bila dia tak ada rasa keakuan diri dah. Dia dah dapat dia punya skill dia yang Allah bagi. Alhamdulillah. Faham je maknanya buat dah terus. Tapi yang penting kita kena tahu, ya Allah mengapa susah sangat aku. Kena dalam hati kita, ya Allah mengapa aku sebut ni, ya Allah aku penipu, ya Allah aku ni sebutlah ulah-ulah tapi aku rasa ada aku, ya Allah. Nanti Allah akan ajar. Allah akan ajar punca jadi itu tadi adalah sifat kejahilan kita dengan Allah tadi. Dalam pelakonan hidup kita ni banyak kepura-puraan. Punca yang kita ada suruh bersihkan tu. Sifat-sifat keakuan diri dalam kehidupan kita banyak. Maka Allah boleh sekali sentak boleh, tapi Allah tak mahu. Allah nak perlihatkan dulu kita buat kerja. Iaitu punca-puncanya adalah kita banyak lagi rasa keakuan diri dalam kehidupan. Kita angkat barang kita rasa kita. Kita melihat kita kata kita. Sedangkan la ilaha illallah tu la hayyun, tak ada hidup kau melainkan hidup Allah. Kita bergantung kata hidup aku boleh, kita rasa hidup kita tak boleh, salah dah tu. Lepas tu kita kata la mutakalimun, tak ada aku boleh berkata-kata, tapi kita kata-kata ikut hawa nafsu kita. Kita kata la sami'un, aku tidak mendengar, tapi kita mendengar dengan pendengaran yang merosakkan telinga kita. Kalau kita mendengar dengan pendengaran Allah, yang masuk tetap Allah. Jadi Allah akan didik begitu nanti. Allah akan menyusun begitu salah satu cara. Nanti di situ baru kita nampak
ada dia punya tabaqah, tingkatan-tingkatan untuk kita salikin. Pelajar-pelajar yang nakkan kepada Allah mesti harus merintangi, menutup pintu ada keakuan diri, menutupi pintu keakuan diri, supaya yang rasa adalah hidup itu tadi la ilaha illallah. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, pecahan daripada la ilaha illallah tu adalah la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la basirun, la mutakali, lahul mawjud, semua. Itu yang Rasul Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani kata, pecahkan tu la ilaha illallah, nak dipecahkan dengan itu. Kalau kita tak pecahkan la ilaha illallah, kita tak dapat berdasiasat. Tapi nak berdasiasat, keluarkan itu apa maksud la ilaha illallah? La hayyun, tak ada hidup pun melainkan yang ada hidup tidak ada pendengaran pun, tidak ada penglihatan pun, tidak ada perkataan, tidak ada apa ilmu pun melainkan ilmu. Dalam hidup bawa tu, jangan mengaku-ngaku kita belajar ilmu tapi letak tepi. Itu ilmu Allah. Yang kita selalu Allah aja. Itu ilmu Allah, pendengar. Itu semua hak Allah. Allah bagi kita melihat, Allah bagi kita mendengar. Kita mendengar dengan pendengaran Allah, kita melihat dengan penglihatan Allah, kita berkata dengan perkataan Allah. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, tidaklah aku buat sesuatu pun melainkan bukan daripada kehendak aku, melainkan kehendak Allah. Itu nak dimasukkan muridun tadi, bukan kehendak aku ya. Kalau nak tahu bukan kehendak kita mesti selalu hilangkan keakuan diri. Jelas, dan nanti kita akan dapat lintasan yang nyata dan jelas daripada Allah turunkan anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tak ada bengkok lagi. Jelas kita dengar daripada Allah. Tapi kalau ada lagi sifat-sifat keakuan diri, maka ada sombong, ada walal talbisul haqqa bil batil. Tak boleh bercampur hak dengan mau hak betul-betul hak. Sikit pun ada rasa riak pun tak boleh datang lintasan yang suci. Keakuan diri ada pun sikit tak boleh. Kena betul-betul kosong. Dia je baru betul. InsyaAllah boleh faham ya. Sikit-sikit insyaAllah Allah bagi faham insyaAllah. Soalan yang bagus. Semua kita dapat merasai. Itu yang kita nak. Pendengar YouTube pun, kita soal ni, pendengar YouTube pun dapat, kita pun disukai oleh Allah. Sebab memecahkan lagi kebutuhan. Kita tak tahu nak soal, katakan. Kita tahu tapi nak soal tak tahu, ataupun kita nak cakap tak tahu lagi. Mula-mula ni kan dapat dah rasa, tapi nak cakap ni saya faham. Tak apa, lain kali insya-Allah panjang umur kita berdasiasat sama-sama lagi. Kita sama-sama berkehidupan dengan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Permulaan ni tak apa dulu. Insya-Allah. Ada lagi soalan ke apa ke? Tu seronok soal. Ya. Masya-Allah. Niat. Niat. Jadi al-niyatu bil qalbi bila sautin wala harfi. Jadi bermula niat dia hati, tiada huruf, tiada suara. Tapi kita letak dalam bahagian huruf ada suara dinamakan bukan niat. Bagus, soalan yang bagus. Bukan niat. Ini memang ada kata bila hati kepada ada nafsi iwalati bila dia. Jadi niat untuk melihat hati tak ada huruf. Macam mana? ini soalan susah nak jawab, tak boleh. Saya tak boleh jawab soalan ni, sulit. Tapi saya hanya bagi tahu, Allah bagi tahu kita, innal ladzina amanu. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman. Di situ rahsianya. Yakin tak kita bila turun dia rasa tu? Orang azan tadi isyak tadi, kita tahu tak waktu isyak tu? Tak, orang azan isyak, kita tahu tak masuk waktu isyak? Tahulah. Siapa yang bagi tahu tu? Yakin tak? Allah tak? Itu kan. Dia tanpa huruf, tanpa perkataan kan? Dia berbentuk rasa, dan siapa yang bagi itu rasa? Siapa yang bagi rasa? Di situ kita kata alhamdulillah ya Allah, Kau bagi aku rasa untuk solat. Alhamdulillah ya Allah, Kau bagi rasa nak makan tom yum. Tapi kita tidak. Bila dia datang, kita rasa kita yang nak tom yum. Itu syirik nama dia. Halus kan mainan ni kan? Halus kan? Asyik baik saudara kita ni bukakan. Jadi kita nak solat tadi, ada pakai usolli tak?
Jadi tak payah usolli dah. Usolli itu kan nak mengaku aku yang solat, aku yang puasa. Kita lagi ke? Tu pasal cakap tadi, dia Imam Ghazali kata bila orang dah tahu niat tanpa huruf, tanpa perkataan, dia takkan lafazkan lagi dah. Itu lafaz niat. Orang yang lafaz niat ni Rasul Imam Ghazali kata dia ulang-ulangkan lafaz niat tu, itu orang gila dia. Jadi dia dah yakin ke Allah, dia nak solat Zuhur, dia boleh nak lafazkan lagi buat apa depan Allah. Allah pun dah bagi tahu dah Zuhur. Kan? Rasa tu dah datang kan? Yakin tak? Kalau kita yakin, kenapa kita nak lafaz lagi? Ini kalau nak betul-betul belajar ilmu mengenal diri, mengenal Allah, dia tak ada was-was tau. Dia yakin dah. Tengok imam-imam Mekah, Madinah, ada ke usolli? Dia ingatkan. Ada yang ingatkan makmun? Ada tak? Pernah tak kita dengar? Mana ada? Dia kata tadi nur. Berapa? Apa so? Dia kata kan, Allahu Akbar. Ada lagi usolli ada. Isi kita punya je pakaian tu. Pasal tak kenal diri, tak kenal Allah. So belajar tak nak. Dia bangga dengan ilmu dia banyak. Bawa anak kedai, bawa kitab. Nabi dia kata, bila hujan berat. Kita belajar boleh banyak-banyak, letak yang kita pegang Allah. Allah dulu ke kitab dulu? Bukan saya tak belajar. Allah jadikan kitab dulu ke atau berhasil dulu? Innal ladzina amanu, kita beramal dulu ke ataupun iman dulu? Siapa yang bagi kita rasa nak solat tu? Iman tak? Ke kita terus buat dulu? Tanpa mana boleh. Dalam ayat Quran semua kata kalau nak ibadah, innal ladzina amanu. Mesti rasakan tanpa huruf, tanpa perkataan itu untuk suruh buat. Baru kita lakukan. Bukan lakukan dulu. Barulah bila innal ladzina amanu wa amilus solihah. Karena telahum nombor 3 jannah. Nombor 1 siapa? Allah. Kita boleh berbuat tu kerana Allah, baru kita buat amal soleh tu tadi. Bukan kita, Allah. Jadi Allah janjikan karena telahum jannah. Allah yang janjikan. Apa tu jannah? Rasa syok dengan Allah. Jangan bayang-bayangkan syurga situ. Itu syok dengan Allah tu lebih hebat daripada syurga. Faham ya? Faham insya-Allah. Ada lagi? Faham sih? InsyaAllah Allah bagi faham ya. Ya. Nak ada lagi. Ya. Pada naik kita nak payah lagu mana? Kita tak ada niat tak ke kapur. Tak ada niat tu ada. Haji tahu apa Tanjung Rambutan? Dan yang Allah tempat kita nak niat nak ingat kawan. Ya. Kita nak ingat kawan dari kita terbih. Kalau kita dah ingat kawan kok rakaat kok. Tadi kan saya bagi tahu. Yang angkat takbiratul ihram yang angkat kudrat siapa Haji pakai? Apa? Ingat tu Haji. Apa Haji nak ingat yang lain lagi? Haji sebut tu kalam siapa Haji? Kalam siapa Haji sebut ni? Allah. Apa Haji nak ingat lagi? Dia lah punya kalam. Yang Haji lihat ni siapa punya kelihatan? Allah. Pandai pun. Kan saya masukkan Tanjung Rambutan belakang. Tak apa. Alhamdulillah ni soalan yang baik. Seronok ni macam ni, seronok. Muzakarah bahagia kita dapat faham. Jangan terbukukan. Fatihah tu buka minda kita, buka. Apa yang kita tak tahu kita tanya. Apa yang kita rasakan ceritakan, tukar-tukar. Tak ada siapa tinggi, tak ada siapa rendah. Saya bukan guru mursyid, saya bukan ustaz, saya bukan syekh, saya bukan siapa-siapa pun. Saya pun sama macam semua sama. Saya sama, la haula, sama tak ada upaya. Jangan pandang saya lebih. Dia juga ya, kita tak kisah, kita sama-sama. Kalau pakcik bangkat bapak saya anggap macam bapak. Kalau abang, saya tak ada anggap lain. Kita nak sama-sama dapat Allah Ta'ala. Sebab Allah nakkan itu. Nabi pun diutus supaya bagi Allah. Bukan bagi suruh puji Nabi tak. Suruh bagi Allah, dapatkan Allah seperti mana Nabi Muhammad dapat Allah, kenal Allah. Jadi dia diutus berita gembira itu supaya kita semua dapat Allah. Mana 24 jam dengan Allah. Bukan dengan guru, bukan dengan siapa-siapa. Dengan Allah sentiasa 24 jam. Itu Nabi sendiri lah. Sebab Allah yang suruh Nabi buat itu. Jangan lari tajuk lah. Lari tajuk tak habis lah dengan cerita.
Cerita ni yang best. Tak lari tajuk mengesahkan Allah 24 jam. Betul? Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Tahulah kita nak sampaikan dengan isteri kita apa nanti. Tahulah nak sampaikan dengan anak-anak kita apa. Cucu-cucu, jiran-jiran, siapa-siapa pun kita jumpa, kita wa amma bin ni'mati rabbika fadhil. Aku dah dapat, Allah kenalkan diri Allah pada aku. Aku nak sampaikan supaya orang lain juga dapat Allah. Bestnya tadi, syoknya kehidupan dengan Allah. Tak ada lain yang boleh ceritakan bestnya, melainkan dah dapat Allah SWT. Gembiranya. Jadi saya bila semua tuan-tuan muka semua dah dapat Allah, gembira saya bila balik Malaysia. Gembira saya. Sebab dapat Allah, tapi tak dapat Allah, saya masih lagi kena bekerja lagi. Masa kepuasan saya adalah bila semua ni dapat Allah Ta'ala. Itu hala tuju Allah jadikan kita, dan Nabi Muhammad diutus untuk bagi kepada kita faham Allah Ta'ala kehidupannya Allah. Ini yang sejati sekali. Tak ada ilmu yang lebih tinggi, kata Nabi. Tak ada amalan yang lebih hebat lagi, melainkan ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Ini Nabi bagi tahu. Untung kita, Allah bukakan pintu-pintu mukasyafah ghaibul lil fuqara. Kita ni fuqara, tak punya apa-apa, miskin, lemah, tak ada apa pun, hidup pun tak ada, penglihatan pun tak ada. Allah yang buka mukasyaf, Allah yang buka, Allah masukkan hidup. Bila kita tak belajar ni, ngaku kita hidup, kita dengar beratlah jadinya. Dapat ni pun tak seronok, ni tak seronok. Apa sebenarnya yang seronok? Bila kita dapat ni, baru tahu kita seronok yang sebenar-benar, syok yang benar-benar adalah dengan Allah tanpa ada rasa takut. Alhaji, insyaAllah soalan yang baik kita tadi. Ada apa lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada siapa lagi? Ni tuan, ada sikit nak? Hakim, kita kena tahu solat dulu. Solat tu apa? Jawab pula saya. Tak. Solat tu nyambung. Kita ni tak ada, yang ada hanya Allah. Itu solat, ya. Jangan lari tajuk. Kalau kita kata solat kita yang sembah Allah, salah. Memang Allah kata tidak aku jadikan jin dan manusia untuk sembah. Tak, tidak, faham tak? Tidak. Perkataan itu tidak. Tidak kita menyembah Allah, melainkan dia menyembah diri dia sendiri. Jadi kita kena faham, bila sebut solat, jangan ngaku-ngaku kita solat. Buat, bukan kita yang buat. Itu faham dah solat maknanya. Bila dah solat begitu dinamakan khusyuk wa tawa. Inna solata tanha anil fahsya'i wal. Solat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bila dalam solat kita faham bukan kita yang solat, berdiri, rukuk, sujud semua dia, puji dia sendiri, baru di luar solat terbawa-bawa daim, tetap tak ada keakuan dia. Itu nama daim, berterusan. Sebagaimana dia khusyuk dalam solat tak ada keakuan diri, terbawa-bawa di luar solat baru betul. Kalau dia tak bawa benda tu, fawailul lil, tetap lalai, tetap celaka, pura-pura. Dalam solat kata Maliki yaumiddin, dusta. Allah Ta'ala kata, kau kata aku menguasai segala hari-hari, daripada hari start aku sampai akhir, semua di bawah Maliki yaumiddin. Tapi engkau luar solat, engkau boleh rasa engkau berkuasa, ya? Banyak kan? Melihat engkau kata engkau, berkata kau kata engkau, berjalan kau kata engkau. Bila tak belajar lagi teruk lah, tak rasa pun apa-apa, lagi bahaya. Lagi bahaya kan? Jadi faham ya? Daimam tu kita merasai. Bukan daim tu maknanya tak payah lagi solat 5 waktu, bukan Ada orang salah faham. Dia kata dah dapat solat daim, tak payah solat 5 waktu lagi dah, aku dah bebas. Dia pandai-pandai lah kau. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat jangan dipisah. Satu pun Nabi kata jangan dipisah. Kata kita ada makrifat, kita ada hakikat, ada tarikat, syariat tak buat, tak boleh Nabi kata. Kata kita ada syariat, tarikat ada, hakikat ada, makrifat ada, tak boleh Nabi kata. Mesti keempat-empat ni seiringan, wahai anakku Ali. Seiringan. Itu tadi ya. Ini tadi yang saya kata tadi, ini air. Mana syariat dia? Inilah keliling ni syariat lah kan. Tarikat tu apa? Tuang kat gelas, tarik sini tarikat. Rasa apa tu?
Hakikat, marifat siapa bagi air, rasa air ni? Siapa? Allah. Semua ni siapa jadikan? Ada lagi kita lagi? Tak ada, Allah lah semua. Faham? Seiringan tak? Kenapa solat tak boleh seiringan tu? Pasal tak kaji, pasal tak. Boleh makan boleh tahu seiringan tu. Makan nasi goreng ke tom yam kurang garam, kurang garam lah. Tahu pula. Bila solat tak khusyuk, tak buat de. Bahaya kita ni. Ya, sudah-sudahlah tu. Ya, bulan apa Rejab Mubarak ni, penuh berkat ni, ubahlah perangai kita. Allah tahu dah. Allah tahu lah perangai kita ni. Mengakui di hadapan Allah. Ikhlas jujur di hadapan Allah. Jangan pura-pura lagi. Sudah ya Allah, aku nak betul-betul kau. Dah lama sangat ya Allah kau tunggu aku. Gitu ya Allah. Minta maaf ya Allah, aku nak bersihkan diri ya Allah. Tolong ya Allah. Allah akan tunjukkan jalan untuk membersihkan diri kita supaya kita dapat betul-betul nikmatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia kita bukan di dunia, bahagia kita bila-bila pun sentiasa bahagia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya mohon maaflah dalam menyampaikan tadi ada rasa keakuan diri, rasa ada yang tersinggung ke, saya minta maaf banyak-banyak ya. Saya pun tak tahu adab-adab, tapi yang saya nak sampaikan sebenarnya walau keras ke apa, sebenarnya saya nakkan kasih sayang. Saya nak biar tadi manusia ni dapat Allah Ta'ala itu je. Jadi saya tak ada niat saya untuk nak singgungkan siapa-siapa. Tak ada. Tak ada rasa saya ni ustaz ke mursyid ke. Saya tak ada rasa tinggi pun, tak ada rasa rendah. Saya sama je lah. Kita ni sama je. Saya buang keakuan diri saya lah. Tak ada, kita sama lah. Yang penting kasih kita sayang. Kasih sayang tu penting. Rahman dan Rahim. Tanda orang betul-betul kenal diri, kenal Allah, dia akan bawa kasih sayang. Tak ada perasaan benci, walau dengan malaikat apa, walaupun dengan Azazil, walaupun dengan apa, Iblis sekalipun, dia tak ada musuh. Sebab betul saya cakap, kalau kita ada kenal diri, kenal Allah betul-betul, kita tak ada musuh tau. Yang musuh nombor satu di diri kita ni, menganggap kita ni hebat. Itu musuh kita yang paling nombor satu. Bila kita rasa ada keakuan diri, ada ego kita, ada rasa kita lebih hebat je, baru Iblis boleh datang. Memang kau hebat. Tak tempat ni kau seorang ni boleh bagi faham Allah Ta'ala, orang lain tak. Tu. Habislah saya kena. Jadi jangan langsung ada rasa sikit pun keakuan diri. Dia tak akan boleh bisik. Dia tak boleh hasut. Lemah dia jadi. Tak boleh cek makan dia, kesian dia. Tak boleh cek makan. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak jemput saya datang. Saya berterima kasih banyak-banyak. Sebab dengan ada ramai ini tadi mempraktiskan saya lagi kecintaan, keasyikan saya, kasih sayang saya kepada Allah dan kepada semua ni makin kuat. Jadi terima kasih banyak yang hadir menolong saya untuk menambahkan lagi rasa cinta, kasih sayang. Terima kasih banyak atas perhatian semua. Saya mohon maaf banyak-banyak kekurangan, kesilapan saya, nyampai ada kekurangan. Saya mohon maaf banyak-banyak. Saya sayang semua. Ya, saya sayang semua. Saya tak ada musuh. Siapa pun buat musuh, saya tak nak musuh. Saya buangkan. Saya nak kasih Iblis pun saya Al-Fatihahkan. Ini arwah kan, arwah ni apa? Abdullah bin semua saya Fatihahkan juga. Tapi Iblis pun saya Fatihahkan juga. Tapi tak faham jangan ikutlah. Sebab saya tahu menghargai Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sia-sia pun Allah ciptakan walaupun dia tu iblis. Jadi saya menghargai ciptaan Allah, maka itu saya Al-Fatihah. Jangan tak faham yang ikut-ikutlah. Dia kata ni si hadis pula berkawan dengan iblis pula. Tapi yang lebih bahaya daripada iblis adalah keakuan diri ya. Kita kena ingat buang keakuan diri ya. Insya-Allah. Dia cukup dulu ya. Cakaplah apa kan. Cakap lebih-lebih nanti saya pun syok sendiri pula. Ya. Terima kasih banyak jemput saya lagi sekali. Jutaan terima kasih alhamdulillah. Ini kasih saya paling ramai. Biasa 2-3 orang tu yang minat, yang Allah Ta'ala bagi ilmu ni di akhir zaman ni sikit. Sebab ilmu ni Allah Ta'ala kata pada Nabi gharib. Islam ni, ilmu ni akan dianggap asing. Orang dah tak nak Allah nak surga, orang nak neraka. Orang tak nak neraka. Orang nak yang tu, Allah dia tak nak. Itu dianggap inilah zaman kita. Tapi beruntung orang yang dianggap
asing macam arwah ni. Dianggap asing, tapi Allah Ta'ala kata, Nabi kata, inilah kekasih. Jadi beruntung kita tahu jalan yang betul sekarang ni. Sama-sama kita untuk kuatkan agama Islam dengan jalan ini aja. Dengan jalan kasih sayang ni, kena diri kena Allah ni, kita akan kuat agama Islam. Turunnya Imam Mahdi nanti, kita akan jadi Fatah At-Tamimin ataupun orang-orang yang akan menyokong Imam Mahdi. Kerana Imam Mahdi bawa ni juga. Bila kita dah ada ni, kita pasti akan menolong Imam Mahdi untuk mencegah kebatilan. Tapi kebatilan tu, keakuan diri harus dibuang dulu. Bila buang tu mudah, Imam Mahdi tak lama lagi turun, kita mudah boleh ikut. Mati kita mati syahid, tak nak ke mati syahid? Kita semua nak disuruh oleh Allah Ta'ala, oleh Rasul, dapatkan mati syahid kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah saya rasa cukup sampai dulu. Kita sama-sama Bismillah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Muqashaf Ghaibul lil Fuqara ila siratal mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, kami hamba-Mu, Ya Allah, mengangkat kedua belah tangan kami di hadapan kekuasaan-Mu, Ya Allah, di mana seluruh yang di langit dan di bumi tunduk di bawah kekuasaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kami berkumpul pada malam di bulan Rajab Al-Mubarak ini, Ya Allah, yang Kau memperjalankan kami duduk dalam majlis agung-Mu dan majlis agung kekasih-Mu, Ya Allah. Kami, Ya Allah, mengakui, Ya Allah, seluruh yang di langit dan di bumi tunduk di bawah pentadbiran-Mu, Ya Allah, tunduk di bawah pemerintahan-Mu, Ya Allah. Semua kekuasaan, Ya Allah, jadikanlah semua kekuasaan yang di langit dan di bumi tunduk di bawah kekuasaan-Mu, Ya Allah. Kami mengakui, Ya Allah, terlalu banyak, Ya Allah, nikmat-nikmat yang Kau curahkan kepada kami. Kami lupa, Ya Allah, kami lalai, Ya Allah, banyak nikmat-nikmat yang Kau curahkan kepada kami. Ya Allah, kami mengakui, Ya Allah, pada malam yang berkat ini, Ya Allah, kami mengakui, Ya Allah, terlalu banyak, Ya Allah, kesalahan-kesalahan kami, Ya Allah, keakuan-keakuan diri kami, Ya Allah, terlalu besar dosa kesalahan kami, iaitu mensekutukan-Mu, Ya Allah, melupakan-Mu, Ya Allah, membesarkan diri kami, Ya Allah. Kami mengaku, Ya Allah, berat benar, Ya Allah, malang sangat nasib kami, Ya Allah, kerana kesalahan itu telah kami lakukan, Ya Allah. Ya Allah, jika Kau bebankan segala kesalahan kami di bahu kami, nescaya bumi tak larat nak memikulnya, Ya Allah. Jika Kau bebankan segala kesalahan-kesalahan kesilapan kami di bahu kami, nescaya langit tidak dapat menutupinya, Ya Allah. Ya Allah, kekotoran yang berlegar, masih berlegar dalam diri kami, sifat keakuan diri, sifat sum'ah, sifat riya, sifat ujub, sifat bermacam-macam, sifat madmumah masih berlegar dalam diri kami. Terlalu kotor dan najis, Ya Allah. Ya Allah, terlalu kotor dan najis, Ya Allah. Tidak ada air lautan di muka bumi ini yang dapat membersihkan, melainkan dengan rahmat kasih sayang-Mu, Ya Allah. Bersihkanlah jiwa kami, Ya Allah. Bersihkanlah jiwa kami, hanya Engkau yang boleh membersihkan jiwa kami yang penuh dengan kekotoran, Ya Allah. Kau gantikan dengan sifat mahmud, Ya Allah. Hanya Engkau, Ya Allah. Lihatlah wajah kami yang malam ini, Ya Allah. Lihatlah wajah kami yang malam ini, Ya Allah. Kepada siapa lagi yang kami harapkan melainkan kepada Engkau, Ya Allah. Tolonglah kami, Ya Allah. Kami merayu padamu, Ya Allah. Hanya Engkau lah, Ya Allah. Mengikutkan ukuran tidak mampu, tidak layak kami mendapat ampunan-Mu, Ya Allah. Tetapi, Ya Allah, kami mengingat balik pesanan-Mu, Ya Allah. Engkau pengampun dan maha penyayang, dan rahmat pengampun sama luas, Ya Allah. Maka kami bangkit kembali untuk memohon meminta ampunan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, betapa berani kami, Ya Allah, melakukan kesalahan di hadapan-Mu yang tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Kami masih lagi menjalankan maksiat-maksiat, kelalaian, keakuan diri. Betapa beraninya kami ini, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami, Ya Allah. Jadikan kami manusia yang serik, Ya Allah. Berikan kami, Ya Allah, kurniakan kami, Ya Allah, kesadaran yang sebenar-benar, Ya Allah. Jadikan kami betul-betul bertaubat kepada-Mu pada malam Isra wal Mi'raj, di malam bulan Rajab ini, Ya Allah. Ya Allah, menjadikan betullah permohonan kami. Ya Allah, wajah kami yang malam ini, Ya Allah. Kami mempunyai istri dan anak-anak, Ya Allah. Cucu-cucu kami
Sekiranya Engkau tidak ampun, bagaimana kami nak menarik mereka ke arah-Mu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Engkau lah penolong kami ya Allah. Tidak ada tempat lain yang kami harapkan ya Allah, melainkan kepada-Mu ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadikanlah ya Allah Nabi Muhammad SAW mengaku kami umatnya. Jadikanlah Nabi Muhammad SAW sentiasa di dunia dan di akhirat memberikan syafaatnya kepada kami ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Sallu ala nabi. Allah ya nabi